Okay, jom kita mula. Assalamualaikum dan apa khabar internet. Jadi sebelum aku mulakan episod ni, aku cuma nak bagi tahu yang dalam dunia ni ada banyak argument. Jadi dalam banyak-banyak argument ni, tak kisahlah sama ada argument tu bermanfaat, berkualiti, berguna. Sebab at the end, benda tu kita sendiri yang menentukan benda tu. Jadi dalam episod kali ni, aku dan dua jejaka yang aku ajak akan tambah lagi satu argument untuk korang fikirkan, iaitu fiction berlawan dengan non-fiction. Jadi jejaka pertama yang aku ajak untuk borak pasal benda ni ialah seorang penulis buku cover singa, Hasif Ryan. Lama tak masuk. Dan untuk jejaka yang kedua ialah bakal penulis, aktivis sejarah dan kisah dongeng, Awan. Hello, Assalamualaikum semua. Wish, first time ni, segan sikit lah. Tak ada apa-apa. Apa, tak tunjuk muka? Nasib baik tak tunjuk muka. Awan, as a first timer, apa perasaan korang? Apa perasaan kau sekarang? Kira sebagai first timer untuk terlibat podcast macam ni, tak nafikan lah. Awal-awal tu memang, macam ni lah perasaan dia. Podcast ni cuak sedikit jugalah. Tapi tak apa, kita cuba untuk bergerak ke depan. Kalau kita tak cuba, macam mana kita nak tahu perasaan dia kan? Betul. Yeah. Yes, mantap. Jadi Awan, cuba kenalkan diri dulu. Okay, benda apa kita nak tahu pasal diri sendiri tu? Kenalkan diri. Sembang pasal kemungkinan background kau ke, apa-apalah yang kau rasa tak melebihi the line. Macam tu lah. Oh, okay gitu. Okay, Assalamualaikum. Terima kasihlah kepada semua pendengar yang sudah mendengar sesi kami berborak ni. Untuk sesiapa yang tak kenal, nama saya Awan Wafdan. Semestinya bukan nama sebenar lah, tapi Wafdan tu adalah variasi daripada nama sebenar. Gitulah cerita dia. Alhamdulillah sekarang ni dah agak lama hidup dekat dunia ni. Kerja pun untuk berkongsi ilmu pasal sejarah, kerja dengan government lah, macam tu. Mula terlibat lebih dalam skop yang lebih luas untuk bercerita tentang sejarah ni dalam media sosial, khususnya melalui Twitter lah. Ni pun berkenalan dengan Pikachu dan Asip ni daripada Twitter, Alhamdulillah lah. Terus sekarang ni sedang menulis fiction fantasi yang kononnya acak-acak Lord of the Ring lah, kononnya macam tu. Tapi masih lagi lah, macam layang-layang terputus tali, tak tahu siapa nak terbitkan. Rasa tu cukup lah untuk perkenalan diri. Okay, penerbit carilah Arwan ni. Tolonglah terima lamaran gitu. Tolonglah Abik Awan, tolong. Aku letak Wattpad Arwan dekat bawah. Okay, itu yang paling bagus tu, Pikachu. Jadi Cip, Ya? apa khabar? Ada berita nak sembang? Alhamdulillah sihat. Berita terbaru, novel khayalan aku baru saja tercalon untuk Anugerah Buku Negara 2020 bagi kategori buku remaja. Wow. Terbaiklah Cip. Tepuk tangan. Aku macam, ya betul. Ni pun orang bagi tahu aku. Kita macam ni, aku nampak novel orang lain dulu, Osmandi dengan Husna Rosli. Pasal aku bagi tahu lah kat dia, tahniah weh dapat. Lepas tu dia cakap, Osman excited lah. Lepas tu Husna cakap, tahniah juga Acik. Macam asal dia cakap tahniah kat aku. Lepas tu dia kau tak tahu ke? Aku tanya dia bila, apa yang aku tak tahu? Kau cuba klik semua. Tengok. Terus terkejut. Ya betul. Okay, tahniah Cik. Bukan benda biasa-biasa tu. Macam gitulah. Macam, wow, this is unexpected. Okay, memang tak sangka lah buku tu dapat. Memang tak sangka. Kira maksudnya karya yang bagus lah tu. Sebab Alhamdulillah. Shalom, tahniah Cik. Alhamdulillah. Tahniah. Yeay. Malam tu aku bermimpi indah lah sekejap. Mudah-mudahan mimpi jadi kenyataan lah. Kita doa macam tu ya. Amin. InsyaAllah. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start with the first thing yang aku sediakan. Jadi aku rasa better untuk mulakan perbualan fiction versus non-fiction ni, kita cuba explainkan apa definition fiction non-fiction untuk kita. Jadi maksud aku definition ni ialah bukan yang kau Google, yang kau jumpa dalam buku. Dia lebih kepada apa yang kau personally believe. Jadi kalau untuk akulah non-fiction, kalau aku punya definition sendiri ialah 50% facts,
facts tu maksudnya mungkin ambil daripada interview orang, research, dan 50% daripada pandangan penulis tu sendiri. Jadi kalau fiction ni, kalau aku punya definition fiction, dia lebih personal lah kot. Personal lah, lebih personal kepada penulis tu. Sebab penulis tu boleh gunakan dia punya dunia fiction untuk expresskan diri dia. So dunia self-expression lah. Itulah fiction untuk aku lah. I see. Jadi Acip, kau pula? Kalau fiction secara umumnya cerita lah. Macam biasanya cerita tu dia tidak semestinya 100% betul, tetapi boleh jadi inspirasi dari cerita yang betul. Macam kalau tadi Pak Is cakap pasal Pak Is pula, Pikachu cakap fiction ni macam self-expression untuk penulis. Jadi itu juga aku rasa cerita tu dia adalah macam gambaran kepada pengalaman hidup penulis ataupun gambaran pemikiran dia macam terhadap dunia ke, orang sekeliling dia ke, macam begitulah. Okay. Betul. Kalau non-fiction untuk kau? Non-fiction pada aku dia pertama aku anggap sebagai buku koleksi maklumat ataupun informasi. So yang kedua ni lah, dia boleh juga macam ada satu genre autobiografi yang dia cerita pasal cerita pengalaman. Tapi kalau macam fiction, dia boleh tak semestinya ikut 100% betul yang dia punya kisah hidup tu. Tapi kalau autobiografi, dia memang kena ikutlah pada pandangan aku, ikut dia punya pengalaman tu sendiri. So in a sense macam fiction tu kalau kau nak exaggerate, tambah sikit perisa boleh lah, tapi kalau non-fiction ni better tak payah lah. Better tak payah, dia kena ada dia kalau nak tambah perisa dia mesti unsur research lah, bukan unsur yang peribadi macam tu. Okay, tak boleh pala tahu lah. Tak boleh pala tahu. Okay. Jadi Wan, kau punya definition? Kalau untuk fiction dan bukan fiction okay, kira macam first, fiction dengan bukan fiction ni kan, dia ada perbezaan yang bagi aku lah kan, dia ada dua perbezaan yang sangat ketara. Kalau macam fiction ni, kita lebih kepada bercerita sebenarnya. Kita lebih kepada bercerita. Tu fiction kalau bagi aku. Berbeza dengan bukan fiction. Kalau bukan fiction ni dia lebih kepada memberitahu. Faham tak? Boleh bezakan kan bercerita dan memberitahu. Kira macam tu lah. So sudut lain, kira macam tadi korang cakap lah, fiction ni satu interpretasi apa yang penulis tu fikir, benda yang dia tak boleh nak luahkan, gambar hidup dia tuliskan, dia buat dalam bentuk cerita lah. Dia satu naratif untuk menyampaikan cerita. At the same time, fiction ni pun biasanya kira macam definisi lah kot, macam tu lah definisi kepada fiction tu. Paling utama fiction dia terbahagi kepada struktur penceritaan tu. Dia mesti ada permulaan, dia mesti ada sampai ke muncak dia mesti ada penyelesaian dia. So macam tu fiction. Kerangka fiction memang macam tu lah. Tujuan dia untuk menyampaikan apa pengalaman hidup penulis, apa hayalan penulis, dan ataupun boleh jadi sebagai satu kritikan lah kepada dunia hari ni. Itu fiction. Beza kalau bukan fiction ni, macam tadi, dia memberitahu. Tapi terpulang lah sama ada benda dia bagi tahu tu kan, benda yang dia beritahu tu benda yang tepat ataupun tidak. So maksudnya ni benda-benda yang konspirasi ke apa benda sekalipun, yang itu pun kita masukkan dalam kelompok bukan fiction sebenarnya, sebab dia nak memberitahu. Okay. Dia nak memberitahu benda tu, tak kisahlah benda tu betul ataupun tidak, tapi semua kita kelompokkan dalam bukan fiction lah. Yang paling utama bukan fiction ni, dia bagi tahu satu perkara tu sahaja. Faham tak? Dia fokus kepada satu perkara. Dia bertopik. Contoh macam aku nak cerita tentang peristiwa kebakaran di Kampung Baru contohnya. So tulislah buku bukan fiction tentang kebakaran di Kampung Baru. Macam tu. Kalau bukan fiction tak pula. Dia terus bagi tahu sekali bagaimana siapa yang terlibat dalam kisah kebakaran. Dia macam cerita. Di sebalik cerita dia tu ada pula pengajaran sekian macam tu lah. Itulah bagi aku. I see. Tapi benda yang macam aku tertarik lah, macam non-fiction ni lebih kepada bukan kebenaran. Dia macam aku cakap tadi lah, kau tak boleh exaggerate lah kan. Tak semestinya juga tu sebenarnya ni Pikachu. Sebab as long as dia memberitahu sesuatu perkara tu, faham tak? Dia kononnya dengan niat nak menyampaikan maklumat. Maklumat tu tepat atau tidak terpulang kepada penulis tu.
Terpulang kepada penulis. Oh, okay. Menyampaikanlah. I see. Tapi kalau bukan fiction, kalau fiction dia nak bercerita, cerita fiction, orang memang terlepas, terbebas daripada untuk mengikat sama ada benda tu benar ataupun tidak kalau fiction. Oh, sebab itulah kalau karya fiction ni dia boleh jadi personal sikit. Kalau orang bila baca karya fiction ni dia boleh rasa lagi personal bond banding dengan non-fiction. Betul. Tapi kadang-kadang pelik. Aku macam satu benda yang aku rasa pelik lah, macam mana idea cerita fiction ni boleh terkeluar. Sebab kalau aku pernah baca online yang penulis Lord of the Ring, dia dapat idea dunia dia daripada pengalaman dia dekat Perang Dunia Pertama. Ya, betul. Dia kadang-kadang macam hebat juga, macam satu pengalaman yang kita kira tak boleh main-main lah, macam hidup atau mati kot, tapi dia boleh dapat satu buku. Tahu tak, bukan buku biasa-biasa pula tu. Dia buat famous satu dunia, padahal daripada Perang Dunia Pertama kan, lama gila impak dia. Tapi non-fiction pun aku boleh juga, macam kau bagi tahu nak beritahu kan. Dan kau pun klasifikkan yang buku konspirasi teori tu pun as non-fiction lah juga. Betul. Kalau aku personally, aku anggap buku konspirasi, ilmu eskatologi semua tu kan, tu semua dalam kelompok bukan fiction. Okay. Sebab aku time sekolah memang aku ada anggapan macam tu. Lepas tu sekarang ni dah besar, lepas tu aku macam bolehkah ada anggapan macam tu? Sebab dia motif dia nak memberitahu sebenarnya ni, Pikachu. Dia nak memberitahu fakta benar atau tidak, lain cerita dia. I see. Alasan kau semacam travelog lah kan, contoh macam travelog. Dia nak memberitahu pasal pengalaman dia dekat satu tempat tu, dari tak semestinya apa yang dia tulis tu benda yang betul tentang negara dia kunjungi tau. Itu salah satu contoh dia lah. Okay. Lagi juga Kau tanya apa yang aku fikir pasal bukan fiction dengan fiction, itulah. Itulah, okey lah juga. Kenapa tak baca travelog? Selalu dengar kat YouTube je apa pengalaman orang, tapi lebih kurang je sama. Lebih kurang Sekejap, Kat, sebenarnya kan ni apa Pikachu nak tanya, kita ni kan, kita nak fokus kepada buku ke ataupun kita boleh buka mana-mana medium as long as benda tu tentang fiction atau bukan fiction? Dia boleh buka medium mana-mana pun, tapi kalau boleh fokuskan kepada buku lah. Tapi nak selitkan medium lain silakan. Okay, boleh. Jadi Bang Acip lah masa menulis fiction kan, macam Bang menulis Kimera, tak pun menulis hayalan, apa the thought process sebenarnya? Okay, kalau untuk Kimera ni dia tercetus dari lagu. Dari lagu. Masa tu aku on the way nak balik Kelantan, duduk dalam kereta lah, sambil tu telinga pakai earphone dengar lagu. Lepas tu entah macam mana lagu tu dia keluarkan imajinasi yang aku macam tiba-tiba nampak 2 ekor naga dia tengah berlawan dekat langit. So dari situ aku dapat idea untuk Kimera. So kalau untuk Kimera dia agak spontan. Kalau Khayalan dia dari satu inspirasi pengalaman sebenar, tapi yang sebenarnya dia tercetus dari mimpi. Okay. Menarik lah. Dia tercetus dari mimpi, dan mimpi tu dia ada aku tulis dalam babak final untuk Khayalan. So kalau siapa yang dah baca, dia orang tahulah mimpi yang mana. Yang itu memang mimpi betul. So maksudnya memang kena baca Khayalan ni kalau kita nak tahu Acip mimpi apa lah cerita. Yang tu boleh sila baca Khayalan. Kau tengah tidur tu Allah bagi ilham dalam mimpi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu tu lagu apa, Cip? Apa dia? Lagu Jepun. Penyanyi kumpulan Flow, tajuk Brave Blue. Black Blue, hitam biru. Brave Blue, BRAVBLU. Biru berani. Dia lagu anime Eureka 7 Hour. Tapi kau idea kau kira datang spontaneous lah juga, kau tak pekah lah sangat. Ada konsep idea tu memang datang secara spontan, tapi untuk macam rangka jalan cerita tu memang aku ada buat rujukan lah, inspirasi macam Lilo and Stitch, The Iron Giant lagi, lepas tu itulah Digimon, gitulah. Kartun paling minat zaman kecil dulu tu, Cip, Digimon. Dia Kimera ni dia kalau nak ikut genre dia macam untuk middle grade fiction lah, macam untuk awal remaja macam tu. Okay. So kalau macam tu kan, apa yang menentukan
Dia middle, dia untuk tua, dia untuk yang budak-budak, apa lah? Aku rasa dia punya, kalau biasa yang aku tengok isu lah kot. Isu dalam cerita tu. Kalau isu macam kalau budak-budak ni isunya biasanya keluarga, kawan, dunia sekeliling dia macam tu lah. Kalau remaja ialah up sikit lah. Remaja dia punya masalah remaja ke sosial dan macam mana fasa dia orang matang dari remaja ke seorang dewasa. Kalau untuk dewasa pula macam mana dia nak, ada orang cakap macam mana dia nak survive dengan dunia sekeliling dia, macam sebab itu ada unsur politik ke apa ke macam tu lah. Oh, okey. Betul lah tu. Aku setuju isu yang menentukan buku tu untuk siapa. Oh, okey, menarik lah juga. Aku tak pasti. Kalau dewasa ni aku rasa dia lebih kepada isu macam isu dunia. Kalau macam remaja ni dia macam, aku rasa dia macam lebih kepada isu emosi kot. Okey, kalau aku bagi satu contoh buku yang aku baru lepas baca, 1989, remaja ataupun dewasa? 1989? Tengok album Taylor Swift ke? 19 apa? 1984 kan? 1984. Yang George Orwell tu. Ya. Kalau yang tu dewasa atau remaja? Aku sebenarnya tak pernah baca, tapi aku tahulah apa yang tu dia cerita politik Awan. Entah, aku tak familiar dengan buku 1984 George Orwell ni. Dia cerita pasal satu dunia dictatorship, distopia yang dikawal oleh seorang big brother. Tak boleh tunjuk emotion, tak boleh nak lawan macam tu lah. Dia yang tu aku anggap lebih kepada dewasa lah, sebab isu yang dia bawa adalah politik dengan ideologi politik tu lah. So kalau cerita dewasa dia memang hampir wajib akan kedepankan isu politik pada akulah. Okay. Jadi kalau Awan pula, kalau as aktivis sejarah Lebih kurang gitu lah boleh. Kalau kau ni nak main sejarah ni mestilah benda non-fiction kan? Biasanya sejarah memang takkan lari daripada non-fiction. Jadi dalam satu isu kan, mesti ada banyak pandangan. Kalau contoh macam Hang Tuah kan, ada setengah orang kata dia tak wujud, ada setengah kata dia memang wujud. Jadi dalam banyak 2 point tu, macam mana kau nak tahu, dia ni hujah dia okey, dia ni hujah dia tak strong? Apa yang membuatkan kau pilih? Kan? Dia macam ni tau. Kira kalau kita tengok macam mana kita nak hasilkan satu buku bukan fiction ni. First thing first, dia macam buat tesis lah lebih kurang. Kau kena tahu apa masalah yang berlaku. Kau kena wujudkan persoalan basically. Kau kena wujudkan persoalan dan kau kena jawab sendiri persoalan tu. Kes Hang Tuah tadi kan. Sejauh mana Hang Tuah, betul ke Hang Tuah ni wujud? So, itu persoalan dia. First thing first, kita akan rangka jawapan. Sejauh mana kewujudan dia. Kenapa dia dikatakan tidak wujud? And then, kenapa ada orang yang sokong wujud? And then, lepas tu barulah kita akan cari pendapat daripada basically sejarawan lah. Biasanya kalau kita nak sentuh pasal skop sejarah, kalau kita nak sentuh pasal sains, kita cari ilmuwan-ilmuwan yang bercerita pasal sains, yang menulis pasal sains, yang mengkaji tentang sains macam tu. Kena cari ahlinya jugalah. Lain lah kalau kita sendiri yang dalam kelompok ahli tu, kalau kita sendiri yang buat kajian, tiada masalah. Tapi kalau macam untuk orang biasa kan, bila kita nak menulis buku bukan fiction ni, macam tadi, first thing first, kaedah lah basically yang paling utama bila nak menulis bukan fiction. Kaedah cara kita menulis tu macam mana? Kaedah tu, kaedah macam mana? Dia macam apa, lagi banyak citation, the more solid ke, lagi kurang citation tak solid ke macam mana? Lebih kurang macam tu. Kira macam tadi kan, pasal Hang Tuah, kita berikan dua-dua pandangan. Kenapa pandangan yang mengatakan Hang Tuah tu mitos dan mengapa pandangan Hang Tuah tu wujud. So daripada dua pandangan tu, kita kena pilih siapa yang argumen dia lebih tepat berdasarkan bukti-bukti yang dia ada. Paling penting sebenarnya pembuktian. Kalau dalam sejarah, pembuktian tu paling penting. Pendapat boleh bagi pendapat, tapi pembuktian tu paling penting macam mana. So kalau bukti dia meragukan, contoh macam kenapa kes catatan Okinawa, Hang Tuah daripada Okinawa tu jadi pertikaian. Kenapa dikatakan buku tu tak, tapi buku tu memang orang yang hebat lah yang menulis dia kan sebenarnya, tapi ada isu kenapa sehingga catatan Okinawa tu dikatakan ada beberapa orang yang menolak Okinawa sebab pembuktian dalam dia meragukan lah. Ada beberapa bukti yang meragukan, orang tak berapa setuju. Okay. Itu contoh dia. Sini pun memang disiplin, ada kait dengan disiplin jugalah. Ya. Disiplin tu kira macam depend dekat orang tu sendirilah kan?
Sorry, maksudnya? Depend kepada orang sendiri. Maksudnya dia kalau katakan kalau dia tunjuk buku pun dan buku tu kemungkinan tak strong, dia bukan ada macam pihak berkuasa datang, tak boleh, dia mesti macam mana? Tak juga, sebab benda kajian dia memang terbuka untuk pendapat tau. Tapi bila kita nak menulis tu macam tu lah cara dia. Kita kena ambil kira sebenarnya pendapat semua orang. Kita ambil kedua-dua belah pihak. And then lepas tu dibawa tu baru kita buat kesimpulan kita sendiri. Daripada poin-poin orang, tu untuk menulis fiction, menulis bukan fiction ni. Kita ambil poin-poin orang lain. And then lepas tu kita gabungkan, kita hasilkan bentuk satu pendapat kita sendiri. Macam tu lah. Okey dah juga. Selain daripada tu, dia bukan kena bahagi-bahagi poin dia juga perjalanan. Contoh kalau macam kes Hang Tuah, dari awal kisah dia, di catatan dia mula macam mana. Kena senaraikan semua buku-buku yang ada menyentuh tentang Hang Tuah, macam Hikayat Hang Tuah, macam Sulalatus Salatin. So benda-benda macam tu kita senaraikan buku, and then daripada situ kita keluarkan event-event. Contoh event mengikut tahun. Pada tahun 1511 ini bukti ada Hang Tuah. Pada tahun 1626 ini bukti Hang Tuah ke China. Contohnya macam itulah. Unjuran-unjuran macam tu kita kena susun untuk menjadikan pembaca kita faham dengan buku bukan fiction yang kita tulis. Okey ya. Tapi kalau dari segi sejarah, kalau dari segi nak kajian pula? Dari segi kajian, bila kita nak mengkaji sejarah macam tu. Kalau untuk mengkaji sejarah, kira biasanya dia ada beberapa, korang familiar kan dengan istilah sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga kan? Okey. Ada belajar tingkatan 1. Lama gila je. Aku baru baca buku saja. Ingat balik lah sumber tu. Tak apa. Apa yang kita belajar daripada dulu. So kira basically apa yang kita belajar daripada dulu tu kita boleh amalkan bila kita besar lah. Kalau untuk pengkajian sejarah ni contohnya, bila ahli-ahli sejarah lah biasanya kan, sejarawan, kebanyakannya mereka akan gunakan sumber pertama. Ya, ni sumber pertama contoh macam artifak ataupun monumen-monumen kan, batu-batu bersurat yang ada menulis catatan-catatan daripada China, yang ada menulis pasal Hang Tuah. So benda tu yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan ke mana sebenarnya Hang Tuah ni, sejauh mana kewujudan dia. Contoh macam dekat Tanjung Tuan Port Dickson dia kan, Tanjung Tuan Port Dickson, kononnya ada tapak kaki Hang Tuah. So tu antara sumber pertama kita anggap. Lepas tu sejarawan akan kajilah dengan ahli arkeologi sejauh mana tapak kaki tu betul ke atau tidak tapak kaki Hang Tuah. Itu cara kita nak buat kajian sejarah. Selain daripada tu, contoh kalau macam kebanyakannya sejarawan hari ini jarang menggunakan sumber pertama ni, sebab sumber pertama sudah dikaji oleh sejarawan-sejarawan sebelumnya. Dia akan menggunakan sumber kedua, sumber ketiga, yakni cara sumber lisan daripada sejarawan-sejarawan lama yang pernah buat kajian. Dia akan interview ataupun hasil tulisan sejarawan-sejarawan lama dia akan nilai semula. Lepas tu daripada situ baru dia talikan dengan sumber pertama kalau dia boleh akses kepada sumber pertama. Sebab hari ini susah sikit kita nak akses kepada sumber pertama sebenarnya. Ada banyak prosedur jugalah, kecuali kalau kamu memang ada sejarawan yang diktiraf macam tu. Okey. Tidak semudah itu bang nak mengkaji sejarah. Betul lah. Sebab dia apa, dia macam ada stigma. Sebab sekarang ni kan semua benda boleh tulis online kan. Jadi kita tak tahu siapa yang betul-betul legit lah. Yang tu lah. Itulah tadi ke isu tadi pendefinisian yang aku buat tu kan, pasal bukan fiction. Tak kisahlah kau memberitahu fakta sama ada fakta tu betul atau tidak. So kita nak tahu sejauh mana ketepatan fakta tu, kita rujuk kepada ahlinya macam tadilah. Jadi last question lah untuk last question untuk topik ni, the thought process. Abang Hachib sebagai penulis fiction, mana lagi idea lagi okey? Yang spontaneous ke yang fikir? Sebab soalan ni aku dapat masa aku tengok interview penulis Game of Thrones dengan penulis Pet Sematary semua tu, Stephen King. Sebab time tu penulis Game of Thrones dia jealous dengan Stephen King sebab dia punya idea boleh laju je macam tu, sedangkan dia nak buat Game of Thrones satu buku pun rasa lama. Yang ni susah sikit nak jawab dia. Kalau aku suka dua-dua kot. Untuk aku, kalau bila aku cakap idea aku spontan, lebih kepada ideanya adalah macam konsep idea tu, ataupun macam
certain scene yang berlaku dalam cerita tu. Itu adalah spontaneous dia. Tetapi bila nak masuk menulis, aku selalu ada masalah nak connect the dot. Biasa nak connect the dot ni lah yang paling susah untuk aku masa menulis, dan salah satu cara nak connect the dot ni kena itulah ada preparation lah, macam buat research as in kalau contoh aku macam hari tu aku dapat idea pasal nak buat cerita terfikir nak buat macam cerita detektif tetapi setting Nusantara, macam Zaman polis lah. Macam tu. Tapi itu untuk idea konsep spontan aku dapat idea nak suatu cerita penyiasatan di suatu zaman Kesultanan Melayu Melaka contoh, dan apa research yang aku kena buat, apa yang dia siasat, apa konspirasi yang berlaku masa tu. So itu aku kena buat research lah. Oh, kira maksudnya tu saling kira idea spontan tu dulu datang lah kan, macam tu. Idea spontan yang datang tu dia macam just orang panggil a piece saja. Piece lain kena connect dengan cara buat research lah, dengan prepare betul-betul. Itu yang nak prepare ni yang memang ambil masa lama. Kalau aku dapat 6 bulan tu pun kira paling laju lah. 6 bulan. 6 bulan. Laju juga lah 6 bulan. Biasa kalau setahun 2 ke, itu normal lah. Kalau tanya penulis lain pun aku rasa dia lagi cepat dari 6 bulan, setahu aku lah. 6 bulan plus dengan research sekali lah, habis research lah. Just for research. Rangka plot macam tu lah. Lepas tu barulah kau mula tulis manuskrip. Yang tu tambahlah lagi mungkin aku tak tahu 6 bulan ke setahun. Kau boleh siap 6 bulan tu pun kira pro lah tu. Apa, nanti akan datang Acip 1 bulan buku siap dah. 1 bulan 1 buku, setahun 12 buku. Itu terlalu laju. Dia tak buat kau ingat pasal tu ke, kes tu ke, yang apa, Major Koyum. Ingat. Nanti jadi macam tu lah. Tapi tu susah sangat lah, terlalu jalan mudah lah Cik kalau yang tu. Major Koyum. Okay, baru ingat yang tu. Baru ingat kan, ambil internet, lepas tu masuk Google Translate, print. Senang gila kerja jadi penulis. Sebab orang tengah kejar jadi penulis prolific, itu yang sampai ada setengah over jadi macam tu. Sebab tu orang kejar kuantiti banding kualiti macam tu lah. Sebab bila banyak kuantiti rasa macam apa orang panggil, berjaya lah. Tapi teruk sangat lah kalau sampai macam tu. Itulah maksudnya kan, kita bila nak baca buku, bila kita nak tulis buku bukan fiction ni, dia tidak semudah yang orang bayangkan tau. Lain lah kalau memang nak kira macam memang tak nak usung tanggungjawab tu menulis buku bukan fiction dengan betul. Itulah hasil dia. Ambil daripada internet, kumpul, Google Translate, print. Padahal untuk penghasilan buku bukan fiction bukan macam tu sebenarnya. Bukan macam tu. Betul. Tak semudah ambil satu artikel daripada website macam tu lah. Tak semudah. Even kalau macam aku kan, walaupun bukan buku lah, tapi dalam bentuk berbenang dekat Twitter kan, thread Twitter, nak menghasilkan satu thread tu pun sebenarnya, sebab tu ambil masa agak lama. Sebelum kita siarkan memang kena banyak rujukan dulu. Either sama ada nak baca jurnal dekat internet ataupun belek semula buku yang ada dalam rak aku ni. Kalau belek semula ambil pening jugalah. Tapi yang penting tahu topik apa kita nak tulis. Contoh nak tulis pasal kejatuhan Melaka, ambil buku pasal kejatuhan Melaka, terus belek dia punya bab muka surat yang sentuh pasal benda tu. Macam tu lah. Dia integriti dia kena tinggi lah juga. Betul. Sebab kita nak membentuk manusia kan melalui buku. Payah kot. Benar. So the next thing, korang ni jenis macam mana? Maksudnya kalau dipilih antara fiction dengan non-fiction, berapa persen korang? Sebab bagi aku lah, dia agak susah lah nak cari someone yang 100% non-fiction dan 100% fiction. Agak susah lah sebenarnya. Macam aku pun, aku rasa aku nak 60-40 lah. Apa yang 60, apa yang 40? 40 non-fiction, 60 fiction. Aku nak cuba jadikan 50-50. Boleh. Dia bukan sebab apa. Awal-awal kan time sekolah aku banyak juga baca non-fiction ni. Tapi aku jujur lah, sebab aku suka baca yang konspirasi teori. Tak ada masalah. Itu sebahagian daripada ilmu. Aku rasa kebanyakan remaja dia memang akan baca teori konspirasi dulu as the first non-fiction.
Betul? Tambah lagi apa? Aku baca Abdul Latif dulu. Oh, Abdul Latif. Abdul Latif Talib. Ah, Tapi kira apa ni, sebagai orang yang minat dengan sejarah kan, aku berterima kasih jugalah dengan Abdul Latif tu sebenarnya, sebab daripada buku-buku dia tu makin ramai tahu golongan remaja minat dengan sejarah. betul. Itu pula kelebihannya teori-teori konspirasi ni, walaupun mengarut sebenarnya. Sorry lah siapa yang punya teori konspirasi walaupun dia macam mengarut, tapi sebenarnya bila remaja-remaja kita kan baca teori konspirasi itu sendiri, kalau orang tu berfikir lebih jauh, dia akan terfikir untuk kaji lebih dalam sejauh mana kebenaran teori-teori itu. Betul. Yang itu betul. Betul. Indirectly dia baca lebih banyak buku pasal sejarah. So lagi ramai lah orang minat sejarah. Betul. So ada gunanya juga walaupun mencurigakan. Betul. Walaupun mencurigakan, ada juga kelebihan dia, sumbangan dia kepada sejarah. Macam tu lah. Bagi aku, kalau aku nak recommend satu buku lah, kalau korang nak start baca non-fiction, baca Seni Berfikir Yang Hilang. Seni Berfikir Yang Hilang. Terbitan Iman Publication. Iman. Aku baca buku tu lah baru aku macam dapat idea sikit. Macam mana nak, kalau dia term dia untuk tapis sikit benda-benda tu. Betul lah. Jadi Acip, kau berapa persen? Kalau aku rasa aku 80% fiction, 20% non-fiction. Banyak cik, 80. Sebab aku baru berapa tahun ni je aku mula baca non-fiction sebenarnya. Dulu aku memang purely fiction. Uish, okay. Purely fiction. So kalau buku teori konspirasi ke apa, aku memang tak baca. Tak apa cik, kau terselamat cik. Kau terselamat daripada dakyah konspirasi. Tak ada masalah. Aku pun tak baca buku Pak Latif. Tu dia Pak Latif apa? Tidak, tak baca. Memang aku dulu purely to anime, manga, video game, all sorts of fiction lah. So cuma sekarang ni baru ada kesedaran sikit nak baca sikit non-fiction. So aku mula dengan itulah macam buku self-help ke sejarah, sikit sejarah. Tak apa, aku tak terasa, tak ada masalah. Sejarah dengan adalah falsafah agama ke macam gitulah sikit-sikit, sebab aku nak buat cerita fantasi. Tetapi bila aku fikir balik kenapa aku nak buat cerita fantasi, aku suka dengan watak-watak dia, jenis watak dia. Dan biasanya aku tak peduli sangat dengan dia punya magic system, politik dunia, sejarah dunia dia macam tu, geografi dia biasanya aku tak ambil pusing sangat. Dia macam world building lah, macam tu cik. Betul. Tapi kalau kau nak buat cerita fantasi ataupun science fiction, world building tu lah yang paling sangat penting. Dan satu-satunya cara nak buat world building adalah kena banyak baca non-fiction. Tahu macam mana sistem geografi, macam mana dia punya politik, macam begitulah. Ambil inspirasi dari dari sejarah. Macam kalau Game of Thrones kan dia ada ambil inspirasi dari satu peristiwa sejarah. Apa dah nama dia? Aku lupa. War of Roses. Sorry, aku tak minat Game of Thrones. Aku tak pernah tengok pun. Aku pun tak baca sebenarnya, tapi aku saja nak baca Wikipedia ke, sebab tengok macam hype gila kan. Aku saja baca wiki. Kalau tengok inspirasi pun dia ambil dari sejarah sebenar cerita tu. Oh ya. Tapi tak silap aku, Game of Thrones ni dia daripada buku kan sebenarnya. Dia asal daripada buku. Buku. Dia siri fantasi lah. Buku dia tak habis lagi, tapi TV siri dia dah habis. Ya, dah habis dah habis dah tu. Aku beringat season 8 yang kena kecam tu kan. Aku baca dekat Twitter je orang kecam season 8 je. Semua tak suka ending dia. Aku ingat kan dah habis. Rupanya tak habis lagi buku dia. Buku tak habis lagi. Tapi aku baca dekat internet pun dia kata yang ending dekat siri tu ialah ending yang memang penulis dia nak buat. Jadi suka tak suka yang tu lah ending dia. Okey. Kecewanya. Tapi mungkin lepas ni bila dia nampak dalam TV series tu kan dah kena kecam, dia akan baiki sedikit lah kot. Ya kot. Biasanya kalau orang tak suka ending tu sebab tak berapa nak memuaskan hati sangat macam mana kesimpulan dia. Itu macam filem DC dengan Marvel lah sebenarnya kan. Kenapa orang tak puas hati dengan ending filem DC? Sebab absurd sangat. Out of the blue, tiba-tiba ada jadi. Tiba-tiba penjahat. Contoh macam Wonder Woman tu kan.
tiba-tiba muncul God of War, apa dia War of God, Ares tu. Tiba-tiba. Mungkin aku rasa Game of Thrones tu macam tu lah kot, dia punya ending dia sebab tu orang tak puas hati. Iya ke? Yelah aku tak tengok lagi ending dia. Aku tengok sampai season 3 saja kot. Oh ya. Semua. Tak apa, kita tak ada pengalaman Game of Thrones ni. Kau bayangkan kalau peminat dia baca dia dengar ni, mampus. Tak apa. Ada kecam dengan peminat Game of Thrones. Tak tahu apa-apa, tiba-tiba sembang pasal Game of Thrones. Tu macam Acik cakap hari tu lah, macam ambil inspirasi. Okay. Sebab sebelum ni aku pernah beli buku Patriot tu yang pasal Naruto dengan One Piece tu. Jadi bila awal-awal memang minat lah nak baca. Lepas tu tiba-tiba datang idea, benda ni tak confirmation daripada Oda pun. Jadi lebih kurang fan teori lah jugalah sekali. Tapi bila Acik cakap macam tu, okay, dapatlah persepsi lain. Okay lah. Okay lah tu. Tapi tak apa, fan teori pun salah satu cara untuk mengembangkan supaya karya tu lebih dikenali oleh ramai orang sebenarnya tau. Fan teori tu sangat penting sebenarnya. Betul. Mana tahu tiba-tiba lepas ni ada fan teori khayalan Acip kan? Ada juga orang buat. Ada. Oh ya? Yeah. Ada juga orang buat dan adalah yang disturbing sikit macam tak apalah. Okay. Macam kau sendiri tak sangka boleh ke tahap tu. Aku tak nak kongsi lah. Okay, kalau Awan, kau berapa persen? Okay. Personally lah kan, kalau macam tadi Acip dia cerita dia dari zaman sekolah menengah lebih kepada buku fiction Acip. Ya. Dia macam terbalik tau dengan aku, Cip. Kalau aku dari aku sekolah menengah dulu, aku sangat kurang baca buku fiction ni. Sangat kurang. Kenapa tu? Kenapa jadi macam tu? Mungkin sebab aku tak minat lah dengan cerita. Nak mengecam penulis lama susah juga. Tapi ni personal kan. Okay. Aku tak minat dengan jalan cerita yang mereka tulis lah khususnya. Aku dari zaman sekolah rendah. Oh, jauh sangat throwback sampai sekolah rendahnya. Zaman sekolah rendah kan, aku ingat aku cuma baca buku Nodi. Ingat kisah Nodi yang patung tu? Nodi. Oh. Macam pernah dengar. Ada. Nodi. Yang tu. Okay. Zaman sekolah rendah aku suka baca buku tu je sebenarnya. Kalau macam kes penyiasatan, kes ada kan biasa kes Salma semua tu. Aku kurang minat sebenarnya baca buku fiction macam tu. Aku rasa macam dia lebih, mungkin sebab dari kecil dulu kot aku jenis belagak boleh lah kot. Aku rasa macam terlalu realistik mungkin juga macam tu lah. Tapi kalau Nodi ni aku suka comelnya. Itulah. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, kebanyakannya novel-novel cinta aku memang tolak ke tepi dah. Aku memang tak pernah habiskan satu novel cinta. Even novel dekat Komsas pun kan. Honestly lah, aku tak pernah baca sampai habis novel Komsas. Dari aku sekolah sampai lah macam ni. Tak pernah. Kau mesti jenis yang Google kan apa benda jadi. Google buku rujukan tu je. Aku jawab dia macam tu je. Kalau aku Komsas okay. Kalau English aku Google. Aku baru teringat. Tapi kecuali dia The Prison of Zenda. Korang ada belajar tak benda tu? Yang tu sama. Yang tu best. Yang tu shock gila baca. Yang tu je satu-satunya novel yang aku habis baca. Kalau macam aku kan dekat Sabah kan, even dekat Sabah kita orang pakai Dr. Jekyll and Mr. Hyde tau. Okay. Tapi aku tak pernah baca pun buku tu, seriously. Aku baca The Prison of Zenda. Dalam exam pun aku jawab The Prison of Zenda walaupun Sabah tak belajar buku tu. Buku tu je aku dah baca. Bagusnya. Macam PMR dulu, aku rasa dulu Kanang Seorang Pahlawan ke. Aku dulu tak minat cerita perang. Lepas tu pindah KL, dia buat cerita Panas Salju. Panas Salju tu aku senang lah nak baca sebab drama kan. So bila jawab exam kat KL tu, aku memang jawab Panas Salju lah. Kanang tu memang tak baca langsung. Aku pun tak tahu buku apa tu, Chip. Tak pernah dengar pun sebenarnya. Yang KL tu, area KL. Oh, nampak? Memang betul-betul tak ambil tahu pasal buku bukan fiction dulu tau. Tapi kalau nak jawab soalan tadi berapa persen tu, kira dalam keadaan hari inilah diri aku hari ini, selepas aku dah mula cuba untuk menulis buku ni kan, menulis buku fiction. Aku tulis buku fiction tau, bukan fiction. Aku rasa aku lebih kepada 50-50 lah. 50 bukan fiction, 50 fiction. Kira, tapi yang fiction tu pun dia macam terbatas. Entahlah, macam mungkin lebih kepada 40 fiction, 60 bukan fiction kot. Sebab fiction aku dia terbatas kepada beberapa siri buku sahaja. Contoh? Contoh macam Ramli Worship. Kenal kan? Semua orang kenal Ramli Worship. Kenal. Kisah Laksmana Sunan tu. Kisah Laksmana Sunan tu pun aku cuma suka buku dia sehingga ke-4 sahaja.
buku keempat, 5, Bagaikan Puteri, lepas tu Cinta Sang Ratu, Hijab Sang Pencinta, Cinta Sufi aku tak suka, lepas tu Sutera Bidadari. Sampai tu je, sampai Sutera Bidadari. So lanjutan selepas tu aku tak suka, aku tak minat dah. So aku memang dah drop Ramli Awang Mursyid, kecuali 5 buku tu, 4 buku tu je lah. Lepas tu kalau bukan fiction yang aku suka ni, obviously siri-siri Harry Potter, memang semua siri Harry Potter daripada buku 1 sampai buku 7. A man of culture. Dengan Lord of the Ring. So kalau pasal dunia Tolkien, kenal kan Tolkien kan? Aku rasa aku macam Tolkien nerd lah kot, lebih kurang macam tu. So kalau pasal dunia Tolkien ni, aku nak kata hatam tak juga, tapi dari buku The Hobbit dia sampai buku dia yang terbaru sekarang ni kan, Fall of Gondolin, aku memang suka semua. Kecuali The aku susah nak sebut tajuk tu, Silmilara bedak lah tak? Yang awal pilot sebelum ni pilot sebelum Lord of the Ring dia buku tu dia cerita pasal semua dunia dekat Middle Earth. Semua dewa-dewa dia. So itulah antara topik-topik yang menyumbang kepada fiction aku. Kalau bukan fiction, aku tak mengantuk baca, faham tak? Aku ukur macam tu lah. Aku tak mengantuk baca. Compare to fiction. Kalau fiction aku mengantuk. Okay, kau dengar aku terbalik awan. Gitu lah. So aku rasa dia mungkin sebab aku sedang cuba untuk tulis buku fiction. So macam Acip lah. Kalau Acip, tahniah Acip, dah ada buku, dah tercalon dah pun, aku baru nak melangkah macam tu lah. So aku banyak berpandukan dengan buku Lord of the Ring tu sebenarnya. Macam sekarang aku tulis pasal Estonia ni kan, walaupun buku fiction, aku banyak belajar daripada Lord of the Ring tu. Macam mana Tolkien bina dia punya dunia semua kan. Aku bina benda tu dulu. And then, tapi kalau Tolkien dia ada bahasa dia, aku tak pandai lah sampai nak wujudkan bahasa sendiri. Tapi aku boleh lah wujudkan tulisan sendiri khas untuk dunia yang aku cipta ni. Macam tu lah. Wow. Aku tak seimajinatif tu lah. Tapi kisah ni tidak akan jadi kalau aku tidak buat rujukan bukan fiction. Honestly, sebab aku rujuk kepada buku-buku bukan fiction lah, banyak yang memudahkan aku mewujudkan dunia ni, khususnya sejarah. So in a way dia saling melengkapi lah dua tu kalau kau nak menulis ke apa. Itu juga non-fiction. Tapi bila kau cakap pasal Tolkien kan, baru aku sedar cara kau tulis tu memang nampak ada gaya Tolkien dah juga. Aku tak nafikan lah, aku memang banyak tiru cara Tolkien tu menulis sebenarnya. Aku paling suka kan, mungkin Acip boleh gunakan dalam teknik tulisan dia macam tu lah. Macam satu aku perasankan cara Tolkien menulis ni, terus share dekat sini lah kot sekali lah. Okay. Cara Tolkien menulis, kalau kau perhatikan, setiap ayat dia macam dia berpuisi tau. Ayat puitis. Betul. Kalau aku menulis pun kan, menulis cerita sekalipun macam Estonia, obviously aku guna cara menulis macam tu lah. Even dalam berbenang Twitter pun, setiap ayat itu aku akan pastikan disusun macam seolah-olah benda tu satu puisi. So itulah, itu cara Tolkien. Macam Ahmad Patria jugalah. Betul lah Ahmad Patria pun dia tulis pasal fiction, tapi aku tak pernah baca pun satu pasal Kronika Nashan tu. Aku tahu je. Tapi macam baru ni kan Cip, aku rasa kau kenal kot. Macam baru ni kan, aku jatuh cinta dengan satu buku ni. Ini antara buku yang terbaru aku suka lah. Okay. Dekat Malaysia ni kan, buku fiction. Sekali lagi, kau kenal kan Auni Zainal kan? Auni. Aku dah lama tak suka baca buku fiction Melayu. Bila aku baca sekali lagi tu, wow, aku suka gila cerita dia. Macam lah. Kau jatuh cinta dengan bahasa dia ke jalan cerita dia? Dia lebih kepada jalan cerita dia. Kalau bahasa, honestly, kurang sikit lah. I see. Yelah sebab time travel kan. Time travel tu antara yang paling susah nak tulis tu. Aku pun tak boleh bayar macam mana orang boleh tulis. Memang kagum lah. Tapi premis dia lawa tau. Nanti kirim salam dengan dia. Boleh lah nanti Acip boleh kenalkan nanti. Sekali lagi 50 detik lagi dah baca. Memang syok lah. Memang seronok. Ni sedang menunggu untuk baca sedetik lagi dia punya sambungan, tapi tak baca-baca pun lagi. Tak ada time lagi. Betul. Dia susah sikit lah bang. Bila dalam situasi macam aku ni kan, aku boleh katakan aku lebih suka kepada buku bukan fiction. Kalau ada buku bukan fiction yang baru aku beli, aku akan terus tinggalkan buku fiction tu, aku baca buku bukan fiction.
Okay. Dia selalu macam tu. Macam sekarang ni aku sedang baca Dunia Tanpa Tembok. Padahal aku tak habis lagi baca tak habis lagi baca buku Puteri Bunian Bulan, tak habis lagi baca mitologi Roman. Banyak, baca separuh je buku. Aku pun sama. Aku baru beli ni apa berurat dawai berdarah keraksa. Yang Sri Kandi tu, Cik Sri Kandi tulis tu. Aku baru baca setakat kata-kata aluan. Kata-kata aluan dia punya tu aku dah rasa macam wah banyaknya ilmu. Macam okey kena bertenang. Kan? Baru kata aluan aku dah macam overwhelmed, macam wah gila. Macam terus dapat banyak idea. Aku kena stop baca dulu. Tiba-tiba rasa macam pandai kan? Tapi berasa pandai. Betul lah. Okay. So the last thing yang aku sediakan ialah kalau datang ke korang satu statement yang tiba-tiba lah dari Twitter ke member korang datang kan, korang tengah baca satu buku fiksyen, tiba-tiba datang, kenapa kau baca fiksyen lah? Kau tahu tak fiksyen ni tak ada ilmiah, bacalah non-fiksyen. Tak pun vice versa lah, mana-mana lah situasi tu dan situasi tu. Dekat kalau tiba-tiba orang datang tu, kat mana korang stand? Mulakan dengan Acip lah dulu. Okay, bagus tu. Acip dulu. Okay, aku secara peribadi memang akan bersetuju lah non-fiction memang lagi ilmiah dari fiction. Tetapi kena tengok ilmiah tu dari segi apa, sebab bila kita sebut pasal ilmiah, dia merujuk kepada ilmiah dari segi apa. Macam kerana kalau fiction, orang cakap fiction ni dia macam satu medium mengolah perasaan dan cara mengolah perasaan tu itu ilmiah untuk versi fiction, untuk faham tentang perasaan, macam mana perasaan kena hidup selama-lamanya dan perhatikan orang sekeliling mati satu persatu, macam mana perasaan dia. Itu adalah ilmiah dari segi pemahaman emosi dan pengurusan emosi. Ini kekuatan fiction lah untuk belajar tentang emosi. Itu ilmiah dia. Kalau non-fiction, dia pengolahan maklumat. Jadi itu ilmiah untuk non-fiction pula adalah maklumat dia. Setakat tu aku boleh cakap. Dia Acip explain tu kan, aku ingat satu quote lah daripada movie Dead Poets Society. Okay. Quote dia macam ni: medicine, law, business, engineering, these are noble pursuit and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Lebih kurang macam tu lah fiction dengan non-fiction. Betul. Fiction ni dia lebih kepada escapism. Dia escapism untuk kita faham balik perasaan kita, dan lepas kita tutup buku tu, dan semoga kita dapat pemahaman baru macam mana nak hadapi hidup di dunia ni lah. Begitulah. Okay, betul-betul aku setuju tu. Jadi kalau Awan pula? Okay, kalau aku sama ada bukan fiction ni lebih ilmiah daripada fiction, aku memang tidak setuju dengan pernyataan ni. Jujurnya lah, aku memang tidak setuju. Okay, aku tak sangka kan itu. Tak sangka. Dia macam ni, dia menyebabkan tidak setuju tu sebab kewujudan perkataan lebih di situ tau sebenarnya. Aku tak setuju bila kita katakan bukan fiction ni lebih ilmiah daripada fiction sebenarnya. Dia macam ni lah, kalau aku imagine kan, bukan fiction ni buku tentang ilmu. Okay, buku tentang ilmu lah. Okay, kalau fiction ni dia lebih kepada adab untuk hidup lah. Faham tak? Kalau aku lambangkan macam tu sebenarnya. Bukan fiction ni ilmu, fiction tu adab. So antara ilmu dan adab ni sebenarnya kau tak boleh tinggalkan salah satu tau. Kena ada. Betul. Kau tak boleh tinggalkan. Kalau kau cuma ada ilmu tapi kau tak ada adab, kau akan sama, ibaratnya kau sama jugalah trash people lah, kita panggil macam tu. Ramai dah kita jumpa dekat dunia ni, belajar tinggi-tinggi tapi adab tak ada. Sebab dia tak belajar benda tu daripada fiction. Bila dekat fiction, dia belajar tentang adab. Dia nampak sendiri bagaimana watak-watak dalam buku fiction itu beradab, bagaimana dia handle masalah yang dia hadapi. Betul. Tak sama tau. Tak sama. Benda tu dia tak belajar dekat buku bukan fiction. Walaupun kita tengok dalam buku bukan fiction ni, ada buku-buku, contoh macam terbitan Masrid, contohnya lah macam Masrid, macam Iman Publication sendiri, dia banyak cerita, dia banyak terbitkan buku bukan fiction tentang adab, tentang hidup ni. Tapi tak sama. Dia tak sama bila kau baca fakta-fakta tentang apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat, dengan menikmati sendiri peristiwa yang berlaku. Tak sama benda tu. Tak sama benda pembelajaran dia. Sebab tu tak ada istilah lebih di sini ni. Sepatutnya buku fiction dan bukan fiction ialah ilmiah. Oh, nice.
Tu peribadi lah. Pribadi. Jadi apa yang aku dengar lah kiranya masa kau nak membaca pun fiction atau non-fiction ni, korang kena set lah dulu apa benda yang korang nak dapat, macam tu lah. Betul. Betul? Sebab kalau kau baca non-fiction, lepas tu kau expect untuk dapatkan something yang cerita yang macam mana, yang tunjuk kau perwatakan orang apa semua macam tu. Salah juga nak ceritakan dapat kisah, satu kisah yang boleh mengubah hidup kau dekat non-fiction. Ada susah lah juga. Betul. Tapi kalau kau datang pergi ke fiction, nak dapatkan satu ilmu yang kau tak pernah, yang kau teringin mencari, yang kau tengah mencari, tu silap dah juga. Benar. Betul. Lagi satu kan, kelebihan dia buku fiction ni, tiba-tiba aku jadi side fiction pula Kelebihan dia buku fiction ni kan, kau belajar secara tidak langsung tau. Kau tak sedar pun sebenarnya kau sedang belajar macam mana nak hidup melalui buku fiction. Setuju. Compare tu buku bukan fiction ni kan, compare tu buku bukan fiction, contoh macam buku Istiqomah lah kan, contoh macam buku Istiqomah. Okay, kau ambil buku Istiqomah and then kau tahu dah buku tu sebenarnya dia ajar kau macam mana nak istiqomah melaksanakan sesuatu. Tapi tak sama dengan buku fiction. Kalau buku fiction kau baca semua, banyak sebenarnya kau belajar daripada buku tu tanpa kau sedar. Itu kelebihan dia. Sebab tu dua-dua ilmiah. Tak ada yang lebih, tak ada yang sangat, tak ada yang kurang. Benar. Tepuk. Okay, boleh. Tepuk tangan. Okay, aku rasa macam artis pula. Macam lah cerita dia bang. Okay lah. So sebelum aku sembang pasal outro, ada korang nak kata-kata pengakhiran ke? Acip ke Awan? Apa cakap? Sokonglah karya saya. Sentiasa disokong, jangan disocip. Yang penting jangan berhenti menulis. Terima kasih, insyaAllah tidak. Okay, so itu saja yang aku dah prepare untuk kedua-dua tetamu dalam episod kali ni. Aku nak tamatkan episod ni dengan memberi tahu tujuan utama kami buat episod ni ialah untuk cuba tunjukkan dua-dua genre ni ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Betul. Jadi ikut korang lah nak minat yang mana pun, sebab korang sendiri yang akan menentukan nilai sesebuah buku itu. Benar. Ya, setuju. Okay, jadi korang yang tengah tak tahu nak baca buku apa atau tengah mencari buku, aku recommendkan korang pergi tekan link dekat bawah tu, ada Shopee Abang Acip. Korang boleh beli buku dia. Okay, betul. Beli buku Acip Khayalan. Dah tercalon dah tu. Boleh menang. Pastikan menang, Cip. Dan doakan Awan dapat menjayakan siri buku fantasi beliau. Amin. Amin. Doakanlah penerbit yang aku cuba lamar sekarang ni terima. Amin. Kalau tak, aku terbitkan sendirilah buku aku ni kalau macam tu. Jadi untuk korang yang minat sejarah dan kisah dongeng, aku letak juga Wattpad Awan dengan Twitter Awan dekat bawah. Thank you Pikachu, itu yang terbaik. Jadi kalau korang suka apa yang korang dengar, like dan komen dekat bawah. Berikan cadangan topik apa yang korang nak aku hidangkan dekat korang. Kalau korang nak topik pasal sejarah atau kisah dongeng, insyaAllah aku akan cuba ajak Awan lagi. Boleh. Kalau korang nak topik penulisan, aku akan cuba ajak Acip lagi. Follow aku kat Twitter, aku akan update future project kat situ. Jadi akhir kata, kami nak berminta maaf sekiranya terlajuk kata. Itu bukan niat kami. Apa yang aku harapkan dalam episod ni ialah untuk korang tak tersalah anggap bila dengar. Betul. Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Apa-apa pun. Boleh tak nak bagi apa ni? Tagline, jangan lupa belajar sejarah kerana belajar sejarah itu asyik. Sila. So cukup dekat situ saja. Benda wajib dalam YouTube, sub, like dan share. Untuk korang yang dengar kat Spotify, follow dan share. So terima kasih untuk korang yang sudi dengar sampai habis. Dan terima kasih juga sebab sudi mendengar podcast ini. Kami sangat hargai. So bye-bye. Bye. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum semua orang. Jumpa lagi.